zaman itu akan sampai, kata Nabi. Yang pertama, zaman orang yang suka berbohong. Mendakwa itu, mendakwa ini supaya orang percaya. Pakailah krim ni. Krim ini akan menegangkan kulit anda. Pakai 2 bulan, muka merah menyala. Makanlah makanan ini. Makanan ini terbaik. Makan 2 tahun, buah pinggang rosak. Okey, semua terbaik. Pergilah umrah dengan kami. Umrah kami berkualiti. Lalah umrah kat Masjid India. 2 minggu duduk kurung situ. Ni zaman ni akan berlaku. Jenis semua tak kena. Buatlah upah haji dengan kami. Rupanya tak buat. Dapat sijil dengan air Zam-Zam. Zaman itu akan sampai. Dan dah sampai. Pangkahlah kami. Kami akan menyelesaikan masalah anda. Pangkahlah. Pangkah nu tak kena, pangkah ni tak kena, pangkah nu tak kena. Apa kali pangkah? Cuba tengok. Ada je tak kena. Ingatkan selesai masalah, lagi teruk pula ustaz. Begitulah akan berlaku. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Pernah faham tak faham tak. Duk kena kelentong kita ni sampai ke sudah. Lepas ni harga minyak turun lah, tak turun juga. Lepas ni harga telur tu turun lah, tak turun juga. Walaupun telur India mari, tak jadi juga. Jadi begitulah hidup kita. Nabi sebut dah. Yang kedua, manusia ini dia suka kepada gemuk. Kerja dia menterkedarah. 6 harakat tu, menterkedarah. Maknanya banyak betul lah. Kalau menterkedarah sikit. Tapi kalau sebut orang kamu ni kerja menterkedarah aja, maknanya rajin makan. Itu cara orang Melayu cakap. Tak tahulah ustaz, suami saya kerjanya tidur je, maknanya rajin tidur lah tu. Tapi kalau dia cakap suami saya ustaz kerjanya tidur, maknanya jarang tidur lagi tu. Jadi kalau dipanjangkan sesuatu perkataan, maknanya betul lah tu. Kerja anak saya tu ustaz, maknanya makan. Dalam tidur pun makan. Itu makna perangai orang Melayu. Dia akan sebut sesuatu tu dengan panjang, menunjukkan bahawa benda tu betul-betul. Dan yang ketiganya ialah orang yang suka menjadi saksi padahal tak minta pun untuk dijadikan saksi. Ketahuilah wahai saudaraku, saksi bohong itu ialah khabar bohong yang diperkatakan di hadapan hakim atau seumpamanya. Apa dia saksi bohong? Orang yang bercakap bohong di hadapan saksi atau apa-apa yang seumpama dengan dia, di hadapan hakim atau yang seumpama dengan dia. Dia buat laporan palsu kepada pihak polis. Dia telefon palsu pada bomba. Dia buat tuduhan palsu. Hari ini banyak orang tuduh dulu, minta maaf kemudian. Banyak orang cakap dulu, bila kena saman baru saya minta maaf. Dulu cakap aja, saya takkan minta maaf. Kena saman saya minta maaf. Jadi masyarakat kita dah percaya apa yang dia cakap. Silat-silat yang percaya tu mati pula dah. Maka matinya membawa cerita bohong. Matinya mempercayai cerita bohong. Matinya percaya pada fitnah. Tak sempat pula nak minta maaf pada orang yang dia percaya. Apa jadi dalam kubur? Apa akan berlaku di hari kiamat? Bila kita mati dalam keadaan memfitnah dan mempercayai fitnah. Sebab tu berhati-hati. Cikgu kamera ni dia tak ada Facebook. Opah Som pun tak ada Facebook. Bahagia hidup. Tak ada TikTok, tak ada media sosial. Jadi dia tak dengar, dia tak baca, dia tak tengok benda-benda yang kadang-kadang merapu di dalam benda-benda sosial ni. Sebab tu dia orang ni tidur awal.
Sebab tak ada media sosial. Dalam kelas pun tidur. Sebab tak ada media sosial. Yang ada media sosial ni pukul 3 tak tidur. Sebab itu ada orang yang menyiarkan iklan pukul 2 pagi, 1 pagi. Sebab waktu tu ramai yang tak tidur, yang ramai yang melayari laman-laman sosial. Bayangkan, duk tengok benda-benda yang tak elok, duk dengar benda-benda yang tak betul. Kalau betul tak apa. Baik, kemudian, dan orang yang naik saksi akan saksi bohong itu ada bahaya sekali pada orang lain dan kepada diri yang naik menjadi saksi. Bahaya pada siapa? Pada orang yang dia tuduh dan pada orang yang mengaku dia nampak dan dia tahu. Adapun bahaya kepada orang ialah bila dia naik saksi, orang yang tak bersalah jadi bersalah. Dan yang orang yang tiada kena bunuh, silap-silap boleh jatuh hukuman bunuh. Lebih malang lagi, tak sempat bawa pergi mahkamah, dibakarnya hidup-hidup, satu kampung bakar. Sebab dia menjerit, pencuri, pencuri. Hamba Allah tu terkejut, larilah. Padahal yang menjerit itulah yang mencuri. Satu kampung kerja bawa kayu, bawa penyapu, bawa parang. Dapat, bila dapat dibakarnya orang tu. Padahal dia nak pergi tumpang semayang di masjid. Dia nak tumpang semayang, nak musafir. Dia tengok orang pecah duit tabung. Pencuri yang pecah ni terkejut. Dia pula menjerit, pencuri, pencuri. Yang orang kampung ni, yang duduk tanam pokok, yang duduk siram pokok, kejarlah pemusafir tu. Saya tak mencuri, Pak, saya tak mencuri. Mana ada orang berak mengaku tengah jalan. Dibakar. Bila siasat, CCTV tengok, dia nak semayang. Itulah dia, nama dia saksi bohong. Janganlah kita terus percaya. Kadang-kadang kita ni dengar orang cakap, kita pun lebih halu daripada lesung. Kau nama kan betul bahasa tu. Lebih sudu daripada kuah lah. Kita yang tokoh tambah pula. Ada helmet, helmet lah kita ketuk kepala orang. Ada helmet, helmet lah kita balun. Yang lain kita tak fikir dulu. Apa-apa pun ku balun dahulu. Ini perangai cerita Semerah Padi, Saleh Kamel tu. Kan Saleh Kamel dia buat lari Sa'diah tu, masuk dalam hutan. Buat lari anak ketua kampung tu, darah. Bila duduk dalam pondok dalam hutan tu, Saleh Kamel kata apa? Ku puaskan dahulu nafsuku, yang lain-lainnya ku pikirkan kemudian. Tu bahasa Saleh Kamel tu. Ku puaskan dahulu nafsuku, yang lain-lainnya ku pikirkan kemudian. Tolong jangan apa-apakan aku. Elok dia nak buka baju, mari Pi Ramli, bila masa pula engkau datang ni? Duka sampai pula. Itu cerita Semerah Padi. Dah diselamatkan, hujan pula dah kat Somboi, sejuk pula dah. Lepas mulut naga, masuk mulut buaya. Dah. Ni cerita Semerah Padi. Dia menyesal. Balik Nordin Ahmad, Taruna tu balik. Tengok-tengok aduka duk pedang, duk pegang pedang kerih. Macam ni. Apakah Semerah Padi belum aman lagi? Adukah? Semerah Padi itulah aman. Tapi hatiku belum aman. Teng, teng, teng. Kan Nordin Ahmad kata dekat aduka tu, kalaulah sekadar darah yang kau inginkan aduka, aku rela menyerahkannya kepada kau, kerana aku sayangkan kau lebih dari aku sayangkan darah. Nampak bahasa tu. Larilah kau daripada sini. Ni cerita Semerah Padi ni ada hak betul, ada hak tak betul, ada hukuman dia tak apa nak betul. Tapi ambil pengajaran daripada situ. Pi Ramli buat filem ni, dialog dia, bahasa dia, benda tu boleh kita
pakai sampai sekarang. Apa yang dia buat dalam filem-filem dia tadi ni. Akhirnya orang yang tak kena bunuh sepatutnya dijatuhi hukuman bunuh. Atas apa? Atas saksi bohong, atas kata-kata bohong yang tak bersalah, maksud jadi bersalah. Dan ada orang yang ada hak baginya, lalah tak berhak. Dia ada hak pada benda itu, tapi kerana saksi bohong, hilang hak dia. Naik orang yang tak berhak. Dan orang yang tiada aniaya, kena aniaya. Hak baik pula ramai yang ke dalam, hak jahat pula ramai lepas keluar. Dan bermula bahaya kepada orang yang menjadi saksi bohong itu ialah dosanya besar, sama besar dengan dosa kufur kepada Allah. Orang yang cakap bohong, saksi bohong ni apa dosa dia, Ustaz? Dosanya ialah sama besar dengan orang yang jadi kafir, orang yang kufur kepada Allah. Fatimah Lahinda kata tidak suka sin dalam hutan, Ustaz. Buruk betul, kata dia. Wah, macam mana filem? Baru ni saya berlakon filem tu yang sibuk tu. Saya jadi jahat. Nah, Kasum, saya jadi jahat, nama Ayah Cho. Okey. Filem dia Lempeng Madu Serunding. Bukan. Lempeng Madu Kambing. Okay. Tajuk dia. Akan disiarkan pada hari raya haji nanti, sempena hari raya Korban. Okey, dekat TV. Ya, TV berapa belum tahu lagi. Nanti saya beritahu. Jadi saya cakap saya tak maulah bawa cerita jadi ustaz je. Kan? Bawalah pelbagai watak pula. Barulah betul. Ini setengah orang dia nak berlakon baik di luar, dalam filem pun nak jadi baik. Tak mau. Jadilah jahat juga. Baru boleh tahu kita ni ada karakter ke tidak. Penerbit filem tu kata kat saya, lepas ni ustaz, kami ada satu lagi watak untuk ustaz. Watak apa pula? Inspektor Sahab. Oh, boleh. Lepas ni tuan-tuan kena buang janggut, inspektor. Okey. Macam-macam lepas ni. Baik, tak ceramah pun tak apa, berlakon lepas ni. Baik.